Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk sekolah agama Sri Sabah Uni, kita hari ni kita nak semak, iaitu ni tajuk dia soalan gerak gempur. Apa benda saya tak tahu. Yang penting dalam pembelajaran ini, iaitu ulang kaji ini, kita ada tengok syariah di sini. Syariah, akidah dan ibadat digabungkan dua sekali, iaitu yang mana 50 markah untuk akidah, 50 untuk ibadah. Jumlah sekali semua 100. Jadi saya mohon kemaafan sebelum ni tak dapat nak buat video kerana kurang sihat. Jadi untuk hari ini kita lihatlah saja. Soalan ini tak perlu dihantar. Kalau nak dihantar pun akan mengambil masa nak pulang balik semua kan. Jadi kalau sekali arung saya bagi jawapan terus, lagi mudah. Jadi tengoklah pada ulum syariah bahagian A, akidah, iaitu soalan ramalan. Ini sebagai latihan saja, bukannya peperiksaan. Hari tu ada pelajar tanya, ramai yang tanya, ini semua periksa ke apa? Saya dah jawab dah sebenarnya, tapi mungkin ada yang tak mengambil endah. Dia kata ingat ni periksa. Ini latihan saja. Baik, okey, bulatkan jawapan yang betul. Saya tanda right pula. Bulat maksudnya. Apakah hukum beriman kepada kitab? Hukumnya wajib lah. Wajib, harus, sunat, makruh. Hukumnya wajib, kerana termasuk dalam rukun iman. Lawan bagi sifat baqa' ialah fana. Baqa' artinya kekal, fana artinya binasa. Ta'addud artinya berbilang-bilang. Ajuz maknanya lemah. Karohah, tergagah. 3, al-baladah, iaitu artinya, baladah ni artinya bodoh. Itu sifat mustahil bagi Nabi. Dusta, bodoh, menyembunyikan, khianat. Ini bahagian objektif 10 markah. Baru satu ni 1 markah, kalau saya tak silap. 1 markah, 1 markah. Satu soalan 1 markah. 4, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taghabun, wallahu alimun bizatis sudur. Ini ayat Quran. Bila sebut ayat Quran ini adalah ayat di atas adalah dalil naqli bagi sifat. Kita tengok sini ada tak sifat. Di sini alim ilmu, mengetahui. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui dengan apa yang terletak dalam dada-dada kamu. Okay. Ini, pembelajaran ini, subjek ini, kita dah sebenarnya pun ada belajar 3, dalam darjah 4 pun ada, darjah 5 pun ada, digabungkan semua. Yang kelima, tempat perhimpunan semua makhluk pada hari kebangkitan ialah nama apa? Nama padang. Padang Arafah. Padang Arafah ni kita nak bermalam di situ. Padang Mina, Padang Mahsyar, Padang Barzakh. Barzakh ni alam kubur, jadi Padang Mahsyar. 6, lawan bagi sifat qudrah ialah, qudrah maknanya berkuasa. Ini di atas pun ada ni. Baqa, ini ada semua ni, diulang balik semula saja. Ajuz. Okay. Ajuz sebenarnya lemah. Fana binasa, ta'adud berbilang, mumatsalatu lil hawadis bersamaan dengan yang baru. Qudrah ni berkuasa, lawan dia ajuz iaitu lemah. Ajzun. 7, Allah tidak sama dengan makhluk pada zat, sifat dan perbuatan. Kata-kata di atas pada sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadisi. Maksudnya bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baharu. Okey. Ni lengkaplah 1 hingga 7. Kalau betul semua adalah 7 markah. Okey, yang ke-8. Innallah, bismillahirrahmanirrahim. Innallah ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah. Ini ayat Quran. Ayat di atas ialah dalil Quran. Dalam Quran itu nakli. Bawah ni saja. Atas tak pakailah. Bagi sifat, tengok sini ada qadir. Qadir iaitu qudrah. Jadi jawapannya dal. Nakli, qudrah. 9, berikut adalah faedah beriman kepada qada dan qadar kecuali rajin berusaha, bukan. Ikhlas dalam beribadat, bukan. Mudah berputus asa, kecuali. Dal, keteguhan iman. Okey. 10, pengertian Rasul ialah, Rasul ni iaitu, 1, dia menerima wahyu daripada Allah Ta'ala, dijadikan dari cahaya, bukan. Orang lelaki mulia pilihan Allah, betul. 4, menyampaikan wahyu kepada manusia, okey, betul. Jadi 1, 3, 4 jawapannya adalah dal. Ini adalah 10 markah. Kemudian
Soalan 15, 11 hingga 15 adalah 5 markah saja. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Mubram, pahala, wajib, berubah, ketentuan, harus. Mubram ni maknanya yang tetap, kekal. Kalau ada pensel tulis lah dekat soalan tu, kekal, tidak berubah. Hukum beriman kepada qada dan qadar ialah wajib. Qada ialah ketentuan atau ketetapan yang ditetapkan oleh Allah sejak azali. Azali ni maknanya sejak daripada sebelum berlakunya sesuatu itu. 13. Qada mu'allaq. Mu'allaq ni maknanya berkait. Ialah ketentuan Allah yang boleh berubah dengan jalan ikhtiar dan doa. Okey, ni mubram. Ni mu'allaq. Jadi kita dah dapat jawapannya. 14. Qada mubram ialah ketentuan yang tidak boleh berubah. Ada yang boleh berubah, ada yang tidak boleh berubah. 15. Hukum beriman dengan qada dan qadar ialah mendapat pahala. Hukumnya mendapat pahala. Sebenarnya hukumnya wajib. Okey, faedahnya, keistimewaannya dapat pahala. Okey. Dapat jawab ini semua sekali adalah 5 markah. Okey, 5 markah. Sambung pada bahagian betul atau salah. Okey, tandakan betul atau salah pada pernyataan di bawah. Dia tak sebut pun, tandakan betul pada pernyataan yang betul dan salah pada pernyataan yang salah. Sepatutnya macam itu. Nak kena faham macam itulah. Jadi secara umumnya memang tanda right ni, tanda betul ni adalah betul lah. Pangkah adalah salah. Manusia mengetahui, ini berapa markah? 5 markah juga. Manusia mengetahui setiap perkara yang berlaku. Ni pun tertinggal ni sebenarnya. Yang akan sebenarnya. Kalau yang berlaku sekarang ni memang kita tahu. Yang akan berlaku ni tertinggal ni. Jadi saya tanda pangkah. Okey, hayan adalah sifat wajib bagi Allah. Betul. 18. Jahlun maknanya bodoh. Bermaksud yang maha bijaksana. Salah ni. 19. Yaumul jaza, hari pembalasan. Betul. 20. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Isa. Taurat ni kepada Nabi Musa. Nabi Isa mendapat kitab Injil. Jadi ini salah. Okey, jawapannya salah betul, salah betul, salah. Okey, macam itu lah. Yang seterusnya 5 markah lagi di bawah. Sesuaikan, padankan sifat wajib bagi Rasul dan sifat wajib bagi Allah. 5 markah. Sifat amanah Rasul, sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis Allah. Tabligh, menyampaikan, sifat wajib Rasul. Qudrah, iaitu berkuasa, sifat Allah. Qiyamu ta'ala binafsi, iaitu sifat wajib Allah. Kemudian yang seterusnya, tulis 5 kesan mempercayai sifat wahdaniyah Allah berdasarkan pilihan jawapan disediakan. Jawapan ada 2, 4, 6, 7. Jadi 2 ditolak. Kita pilih di sini ya. Kesan beriman kepada sifat wahdaniyah. 1, memiliki iman yang teguh. Mana? Ni Allah Akbar. 2, taat pada perintah Allah. Okey, 2. Tengok sebelah. Yang 3, tidak syirik kepada Allah. 4, memohon hanya kepada Allah. 5, mendapat kemanisan iman. Okey, semua sekali ini adalah 5 markah. Okey, 5 markah. Kalau betul tulislah 5 markah. Kemudian gariskan jawapan yang betul, iaitu jawapan yang sudah diberi. 1. Rasulullah ialah seorang lelaki yang mulia, pilihan malaikat. Salah, Allah. Menerima wahyu dan wajib disampaikan kepada manusia. 2. Sifat wajib bagi Rasul ialah as-siddiq, iaitu bererti benar. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Okay. 3. Para Rasul tidak bersifat al-baladah tetapi bersifat fatonah. Baladah ni maknanya bodoh. Fatonah ni maknanya cerdik. Kan ada nama orang tu Fatin, Fatoyanun ya. Fatin, tapi itu sebenarnya nama lelaki. Fatinah. Dia kelakar pula. Al-Kazb maknanya pembohong. Okey. Sifat harus bagi Rasul adalah seperti manusia. Bukan malaikat dah. Harus bagi Rasul bersifat seperti manusia. Seperti makan dia, minum dia, tidur dia. Tetapi tidak mengurangkan kedudukan sebagai Rasul. Okey. Makan, minum, tidur, suka, duka, itu adalah sifat manusia. Yang kelima, hukum beriman dengan Rasul ialah wajib. Okey, ini semua sekali adalah 5 markah. Kemudian masuk dalam soalan dalam bentuk subjektif.
Di sini dia tak tulis pula markah yang berapa. Soalan 28 hingga 29. Jawab semua soalan di bawah. 28, senaraikan 2 daripada nama hari kiamat. Di sini saya tulislah Yaumul Jaza, Yaumul Ba'ts, Yaumul Qiyamah, Yaumul Qari'ah. Ada lagi ada 7 nama. Saya tak ingat pula. Tuliskan kesan beriman dengan hari kiamat. Bila kita beriman kepada kiamat, kita meningkatkan keimanan ataupun meningkatkan amal ibadah. Yang kedua iaitu kita dapat membentuk akhlak mulia. Oh, markah di sini. Ini maknanya satu garis ni adalah satu markah. Dua markah. Okey, kalau betul tulislah situ. Dua markah. Kalau ada jawapan yang lain tetapi hampir serupa dengan yang ini, maka kita boleh bagi dia markah. Kemudian seterusnya soalan subjektif lagi. Tuliskan 2 contoh sifat harus bagi Rasul. 1, makan, minum, tidur, penat, gembira, suka, duka. Itu maknanya sifat harus bagi Rasul. Pilih 2, makan, minum. Makan, minum samalah. Penat, suka, duka. 1, 2 je. Okey, tuliskan 2 contoh qada Allah Ta'ala yang telah ditetapkan sejak azali. Sebenarnya qada ni semua telah ditetapkan dari azali, kerana Allah Ta'ala maha mengetahui. Qada mubramnya, contohnya apa sini? Qada mu'allak ni contohnya apa? Okey, qada mubram, dia tak sebut pun contoh qada mubram, qada mu'allak. Jadi benda tu berkaitan lah. Qada mubram iaitu contohnya dilahirkan sebagai seorang lelaki. Jawapan ini, dilahirkan sebagai seorang perempuan, dilahirkan sebagai seorang pondan. Itu jawapan tu tak perlu tulis nanti, walaupun betul. Okay, qada mu'allak iaitu berjaya di dalam kehidupan di dunia. Okay. Berjaya menjadi seorang kaya. Berubah daripada bodoh kepada pandai. Itu qada. Berubah daripada pandai menjadi bodoh. Betul juga. Okay. Kerana dia berkaitan qada mu'allak. Ya. Sebab ni qada kan terbagi 2, mubram, mu'allak. Tak kisahlah pilih yang mana satu. Okey, seterusnya dia bagikan satu potongan. Ustaz mengajar tajuk Allah bersifat hayat. Ustaz meminta murid-murid duduk dalam kumpulan membincangkan perbezaan sifat hayat Allah dengan hayat manusia. Ini tak ada mengena, bukan tak ada mengena, menambah tak ada apa-apa pun. Kadang-kadang ada berkaitan, kadang-kadang tidak berkait. Berdasarkan situasi di atas, tuliskan 2 perbezaan tersebut. Perbezaan Allah, hayat Allah, hidup hayat ni, hayat manusia. Hayat Allah tiada permulaan, hayat manusia ada permulaan. Bermula dari bayi, dalam perut bayi, kemudian terus lahir. Jadi kanak-kanak tua, makin besar makin tua, makin mati. Kemudian hayat Allah tidak berubah, hayat manusia berubah. Semua ni satu kotak ni, satu markah, semua sekali ada 4. Jadi 4 markah. Seterusnya, lengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Hari kiamat adalah hari pembalasan. Titik. Ini ada titik. Umat Islam wajib percaya akan berlakunya hari kiamat. Titik. Tengok betul-betul. Antara tanda-tanda kecil ialah berlaku maksiat. Titik. Maksiat yang banyak. Banyak berlaku pembunuhan dan lain-lain. Okey, kalau tanda kecil yang lain iaitu ramainya golongan orang perempuan. Tapi panjang tu. Ramai golongan perempuan dalam apa benda. Ramai orang perempuan Kemudian berkurangannya ulama, berkurangannya orang agama. Okey, kalau tanda besar tu iaitu keluar dajjal apa semua tu kan. Okey. Saya rasa pelajar-pelajar sekalian, setakat itu saja dahulu. Sebelum tu saya memohon kemaafan kerana tidak membuat video sebelum ni, kerana tidak dapat bertugas, tak sihat selepas ambil vaksin. Walau macam mana pun, insya-Allah kita akan bersambung lagi. Dan pelajar cuba jawablah ni. Selepas ni ibadat ni, jawablah soalan ibadat daripada muka surat yang seterusnya sehingga habiskanlah jawab. Nanti kita akan bincang jawapan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Bye bye.